أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita dapat jumpa setelah 2 kali saya minta uzur. Alhamdulillah malam ini dapat jumpa. So pada malam ini saya tak dapat nak berbicara panjang sebab Aisyah nanti ada koron. Jadi tuan-tuan sejam cukup lah, cukup banyak lah tu. Kita nak bincangkan pada hari ini tentang satu tajuk, iaitu wajibatul hakim, tanggungjawab seorang pemimpin. Dalam bahasa Arabnya orang panggil wajibatul hakim, tanggungjawab seorang pemimpin. Tajuk ni mudah ada, tuan-tuan dah tahu dah, sebab kita semua pun ada pemimpin. Kullukum ra'in, kamu semua adalah pemimpin, kata Nabi. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, dan tiap-tiap pemimpin itu akan ditanya tentang apa yang dia buat. Jadi kita semua ni pemimpin. Pemimpin kepada isteri kita, pemimpin kepada anak-anak kita, pemimpin kepada diri kita sendiri, ya. Tapi yang akan kita fokuskan pada malam ini bukan pemimpin pada rumah tangga, tetapi pemimpin kepada sebuah negara, ya. Betul. Sebelum kita bincang tajuk ini, saya nak bawa tuan-tuan ingat semula kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Dah sambut belum Isra dan Mi'raj? Sudah, ya? Sedap makan. Mana-mana peristiwa Isra dan Mi'raj disambut mesti makan sedap. Bagus. Itu yang kita nak, ya. Masjid-masjid berbelanja besar untuk tarik orang datang ke masjid, antaranya dengan cara buat makan sedap-sedap, ya. Bisa emas bawa belayar dia. Baik. Cuba tuan-tuan ingat, peristiwa Isra Mi'raj itu dia berlaku setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ya, setahun sebelum. Mengapa dia tak berlaku awal-awal lagi? Ya, Nabi duduk di kota Mekah berapa tahun dia berdakwah? 13 tahun. 13 tahun, genap 13 tahun Nabi pun berhijrah ke Madinah. Tapi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, setahun sebelum itu, Allah Subhanahu Wa Taala bawa Nabi kita pergi Isra Mi'raj. Apa sebab setahun sebelum? Ya, benda ini perlu dikaji. Perlu dikaji. Dia kajian tentang Isra Mi'raj ni macam-macam. Ada orang-orang yang mutasawwifin, ahli-ahli tasawuf, dia kaji Isra Mi'raj, dia tengok di sudut tasawufnya, ya. Dia kata antaranya Isra Mi'raj ni katanya Allah Ta'ala nak ajar kita ada 7 maqam nak mengenal Allah. Dan Nabi bila dia Mi'raj tu, dia jumpa Nabi Adam, dia jumpa Nabi Harun, jumpa Nabi Idris, jumpa Nabi Ibrahim. Semua Nabi-Nabi yang diatur tu semua ada sebab pun, bukan Allah Ta'ala saja-saja kebetulan jumpa, ya. Dia jumpa Nabi Ibrahim apa sebab, ya. Dia jumpa Nabi Harun apa sebab. Jadi semua tu ada sebab. Saya rasa ini telah pun disentuh. Saya tak nak sentuh bab tasawuf malam ni. Dia nak sentuh bab politik, ya. Kalau suatu panggil ustaz lain lah. Saya nak sentuh bab politik, ya.
Tapi politik pun politik baik, bukan politik tak baik. Memangnya baik. Saya nak lihat Isra Mi'raj ini, nak istinbatkan beberapa pengajaran di sudut kepimpinan, di sudut pentadbiran. Coba tuan-tuan lihat. Lepas Isra Mi'raj setahun, Nabi pun berhijrah ke Madinah. Apa sebab Nabi berhijrah ke Madinah? Sebabnya Nabi memerlukan kuasa politik. Saya dah sebut pada tuan-tuan dalam banyak pengajian, Islam tanpa kuasa politik dia tak ke mana. Ingat ya, ini kaedah. Islam tanpa kuasa politik dia takkan ke mana. Walaupun dia satu produk yang datang dari Allah, tapi dia nak berkembang, dia perlu kepada kuasa politik, baru dia boleh berkembang dengan baik. Apa bukti dia? Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, tak ada kuasa politik. Yang masuk Islam berapa orang? 100 orang. 13 tahun buat kerja, masuk Islam 100 orang. Tapi selepas Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi dapat kuasa politik, dia boleh bertindak apa dia nak buat. Dalam masa 7 tahun, Nabi berjaya mengislamkan manusia seramai 30,000 orang. Jangan tak beza tu. Di Mekah 13 tahun yang masuk Islam 100. 13 tahun. Sebab pada masa itu Nabi tak ada kuasa politik. Semayang pun nyorok pada bukit. Ya, baru nak baca Quran depan Kaabah, kena pijak dengan orang, kena pukul dengan orang. Tapi bila Nabi dapat kuasa politik, Nabi berhijrah ke Madinah, dia jadi pemimpin besar. Bukan saja jadi Pak Imam, bukan saja jadi Rasul, dia jadi pemimpin besar. Ya, dalam masa 7 tahun dia dapat Islam dan 30,000 orang. Daripada mana saya dapat angka 30,000 tu? Sebab dalam tahun yang ke-7 Hijrah berlaku peperangan Tabuk. Perang Tabuk berlaku pada tahun 7 Hijrah. Tentera Islam yang pergi berperang dalam perang Tabuk jumlahnya 30,000 orang. Jadi itu tak termasuk yang duduk di yang tak pergi perang tu. Yang ada kau yang kena bypass 5-6 kali, yang demam, yang sakit, itu tak termasuk tu. Saya sebut 30,000 tu yang pergi perang je. Agaknya kalau campur semua sekali berapa saja. Nampak tak? Jadi dalam masa 7 tahun punya cepat 30,000. Nabi buat Umratul Qadha. Umrah Qadha ni Nabi buat umrah 2 kali kan. Satu umrah Qadha yang berlaku pada tahun yang ke 8 Hijrah. Jumlah sahabat yang pergi bersama dengan dia itu, ya Allah, ramai. Jadi nak ceritanya bahawa Nabi berhijrah ke Madinah kerana nakkan kuasa politik. Ada orang marah, ustaz yang sebut itu, nampak Nabi ni macam kebendaan pula nak kuasa politik. Iya, tak ada siapa boleh nafikan Nabi pindah tu sebab nak kuasa politik. Sebab Islam tanpa kuasa politik dia tak boleh ke mana. Kita tengok dekat India, penghafal Quran dekat India berapa ramai? Penghafal hadis dekat India berapa ramai? Tapi bila orang Hindu runtuhkan Masjid Bagri, apa orang Islam boleh buat? Gelik. Sebab apa? Di India yang berkuasa ni Hindu. Saya dah beritahu tuan-tuan dulu kan bahawa bila orang Islam tak ada kuasa politik, nak sembelih lembu pun tak boleh kat India. Ya, kita bila raya Korban ni gantunglah banner sebulan sebelum. Harga satu bahagian 350. Dekat India cuba pergi buat ni. Gantung banner, ya. Satu bahagian 350 rupiah. Agaknya siapa kena sembelih? Lembu kena sembelih ke yang gantung banner kena sembelih? Nampak? Islam tak ada kuasa politik, nak sembelih lembu pun tak boleh. Nampak? Sebab itu Nabi dia fikir 13 tahun aku berjuang dekat Mekah, 100 orang. Aduh, 100 orang 13 tahun. Kalau saya kena lari lah.
13 tahun bukan sekejap tu. Sebab tu Nabi fikir kena atur strategi baru, mesti dapat kuasa. Itu yang Nabi berhijrah ke Madinah. Sebab itu Nabi wajibkan semua sahabat berhijrah. Wajib. Siapa tak berhijrah hukumnya berdosa. Bahkan Nabi buat satu undang-undang apa dia? Siapa tak berhijrah, dia tidak boleh mewarisi harta yang sesama keluarga. Katakan ayahnya berhijrah, anak tak berhijrah. Kalau matilah ayahnya, anak tak dapat satu sen lebih bapak. Ini Nabi buat peraturan. Semua wajib hijrah. Sebab Nabi berhijrah, Nabi nak tegakkan negara Islam. Bila nak tegak negara Islam, dia ada rukun. Apa rukun negara Islam? Yang pertama, rukun negara Islam, dia kena ada tanah. Tanah pada bagilah Madinah. Ya? Dia negara tak ada tanah ni, negara kerajaan ayah Pin, dia tak ada tanah. Negara kerajaan lagi tak ada tanah. Ya? Nak jadi sebuah negara, dia ada rukun. Rukun pertama mesti ada tapak tanah. Jadi Madinah pada bagilah. Yang kedua, mesti ada rakyat. Kalau negara ada tanah, ada rakyat, tak ada negara apa? Sebab tu Nabi kata wajib berhijrah ke Madinah sebab aku nak tegakkan negara Islam. Yang ketiga, mesti ada pemimpin. Itu yang Nabi suruh pergi. Jadi bila sampai kat Madinah, Nabi memang Nabi Rasul, dia memang Pak Imam. Tapi Rasul dan Pak Imam yang pegang jawatan apa? Jawatan Perdana Menteri. Yang kata orang jadi Perdana Menteri ni apa pun dia boleh buat, betul tak? Ya, dia beli torchlight RM30, dia tulis aku beli RM30,000, bayar RM30,000. Orang jadi Perdana Menteri semua benda dia boleh buat, betul tak? Cuma Nabi Muhammad bila dia hijrah ke Madinah, dia jadi Perdana Menteri, dia guna kuasa itu untuk benda yang baik. Ada orang jadi Perdana Menteri guna kuasa untuk benda tak baik. Nabi buat benda baik. Tuan-tuan tak faham tak yang itu? Jadi makna Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi nak kuasa. Dengan kuasa Nabi boleh sebarkan Islam dengan bagus. Buktinya 30,000 orang masuk Islam 7 tahun saja Nabi berdakwah di Madinah. Ini kita dah faham. Baik, apa kaitan dengan Isra Mi'raj? Jadi kita dah faham Nabi berhijrah ke Madinah nak kuasa, nak buat negara. Bila negara kena ada rakyat, kena ada pemimpin. Jadi oleh kerana negara ni bukan sebarang negara ni, ini bukan sebarang negara yang Nabi nak buat. Nabi nak buat negara Islam, negara yang mana di situ nanti akan bermulanya dakwah Islam. Jadi pusat dakwah. Jadi Nabi kena pastikan pemimpinnya mesti pemimpin yang betul-betul bertakwa. Rakyatnya juga mesti rakyat yang betul-betul bertakwa. Kalau Nabi nak buat negara Islam, tiba-tiba pemimpinnya tak bertakwa, apa jadi? Jadi fitnah, betul? Ya. Kami ni negara Islam, tiba-tiba tengok pemimpinnya, bini pun tak pakai tudung, tak fitnah jadi betul. Betul tak? Orang kata kau kapal selam boleh beli kain selai untuk bini kau punya rambut, tak boleh beli. Apa punya negara Islam? Betul? Kan jadi fitnah jadinya. Jadi Nabi tak nak jadi macam tu. Nabi tak mau buat kami ni negara Islam. Tengok orang pun dia tengok lah negara Islam apa, pemimpin ni pembohong, penipu, nak menang ni pasal bohong sana bohong sini. Itu apa punya negara Islam? Nabi tak nak macam tu. Nabi nak buat negara Islam. Nabi nak pastikan pemimpin dia daripada sebesar-besar jawatan sampai sekecil-kecil jawatan semua orang bertakwa. Tak cukup dengan pemimpin, rakyatnya juga Nabi nak pastikan orang bertakwa. Sebab kalau pemimpin dia bertakwa, rakyat tak bertakwa, tak boleh buat juga. Ya. Sebab itu zaman Sayyidina Ali, orang lupa Sayyidina Ali kan zaman Sayyidina Ali kan zaman fitnah. Orang Islam dengan Islam bergaduh masa itu. Orang tanya Sayyidina Ali, wahai Ali, zaman Abu Bakar kita punya kehidupan aman, zaman Umar kita aman, ni zaman kau ni haru biru ni apa? Ya tu. Apa kata Sayyidina Ali? Zaman Abu Bakar pemimpinnya bertakwa, rakyatnya bertakwa. Zaman Umar pun gitu juga, pemimpinnya bertakwa, rakyatnya bertakwa. Zaman aku ni
Pemimpinnya macam Abu Bakar, rakyatnya macam Abu Lahab. Macam mana nak jadi negara? Jadi maknanya pemimpin itu kena bertakwa, rakyat juga mesti bertakwa. Paduan dua benda ni akan menaikkan nama negara tersebut. Baru dia jadi negara Islam yang bagus. Lepas tu kita kat Selangor ni, alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat pemimpin-pemimpin yang bagus. Tapi tak cukup mereka je bagus, tuan-tuan juga kita semua kena bagus. Betul tak? Kalau pemimpin semua bagus, lepas menang ni pakar-pakar pergi SUK, saya nak tanah 1 ekar, saya nak tanah 5 ekar, saya hari tu letih tolong habis. Betul tak? Tanah habis tu, ya. Baik. Jadi tengok ni, jadi Nabi nak pastikan semua bertakwa. Nak pastikan orang bertakwa tak bertakwa ni apa cara ni? Mesti melalui ujian. Kena diuji. Macam mana nak uji mereka? Apa benda yang nak diuji? Yang nak diuji ialah akidah mereka, iman mereka. Sebab itu setahun sebelum Allah Ta'ala bagi kuasa kepada Rasulullah, Allah Ta'ala panggil, ya Muhammad, negara yang kau nak buat ini bukan sebarang negara. Kau kena pastikan menteri kewangan kau bukan kaki samlang duit. Kau kena pastikan timbalan kau orang bagus. Taklah dia tengok kau, dia nak gulikan kau dia. Kau kena pastikan menteri pertahanan kau orang bagus. Jadi Allah Ta'ala buat satu ujian. Ujian apa? Ujian itulah peristiwa Isra Mi'raj. 13 tahun Nabi didik sahabat dengan akidah Islam. Sebab itu kalau kita baca dalam ulumul Quran, dalam ilmu Al-Quran, sepanjang 13 tahun Nabi di Mekah, tidak ada turun ayat-ayat berkaitan dengan hukum. Yang turun 13 tahun di Mekah, ayat-ayat berkaitan dengan akidah. Cerita tentang siapa tu Allah, api neraka macam mana, surga macam mana, titian sirat tu macam mana. Semua cerita tentang akidah 13 tahun. Sampai para sahabat ni orang kata, tutup mata nampak api neraka, ya, tutup neraka nampak surga. 13 tahun Nabi didik itu je. Sebab apa? Sebab benda ni lah yang jadi asasnya, ya. Kalau orang tu pandai fiqh pandai, ya, tanyalah hukum apa pun, tiba-tiba akidahnya longgar. Pandai ilmu fiqh, bab semayang, tapi semayang tak ada, ya, sebab apa? Sebab akidahnya longgar. Kadang-kadang alim tapi sonlak duitnya sonlak juga. Itu sebab apa? Sebab akidahnya longgar. Jadi Allah Ta'ala nak pastikan yang berhijrah ke Madinah tu nanti semua orang-orang yang akidahnya sudah dipastikan bersih. Allah Ta'ala buat peristiwa Isra Mi'raj. Sebab itu kita lihat, bila Nabi balik dari Isra Mi'raj, sampai saja di Mekah, dia pergi ke rumah mak saudara dia, Ummu Hani. Dia duduk sekejap, dia kata apa? Ya Ummu Hani, aku nak beritahu orang lah apa yang berlaku pada aku malam tadi. Ummu Hani kata, kau jangan beritahu, kau beritahu habis orang ketawa kau nanti. Nanti kata tak, aku kena beritahu juga. Sebab apa? Sebab inilah ujian yang Nabi nak beri. Aku dah ajar mereka 13 tahun akidah. Hari ini aku nak uji mereka. Faham ke tak faham? Akidah tu dah jadi darah daging ke belum? Ya, akidah tu dah jadi kehidupan ke belum? Ke sekadar belajar je, ke sekadar catat aja, tapi tak jadi darah daging akidah tu. Nabi nak uji. Nabi pergi dekat Jabal Qubais, dia panggil Abu Lahab, panggil Abu Jahal, berhimpunlah orang-orang penduduk kota Mekah, Islamnya dan kafirnya, berhimpun semua. Nabi dah faham dah. Bila sebut benda ni orang kafir memang out lah, awal-awal lagi out, ya. Nabi bukan nak uji mereka, ya. Nabi bukan nak uji orang kafir. Sebab orang kafir, dia mana ada ilmu akidah, dia mana ada diajar oleh Nabi tentang syurga neraka. Nabi sebut dia, sebut aja Abu Lahab kata tu, memang pembohong kau ni. Nabi tak heran, sebab bukan ini sasaran aku. Sasaran Nabi siapa? Orang-orang Islam. Sebab orang kafir,
Kita tunjuk Quran pun dia tak beriman. Apatah lagi nak cakap benda pelik macam ni. Betul tak? Memanglah dia tak percaya. Sebab itu bila orang kafir tolak, Nabi tak tahu. Ya. Nabi nak sasaran dia adalah orang Islam yang hadir dalam perhimpunan. Cerita punya cerita, aku pergi ke Palestin, malam tadi pergi sana jumpa Allah, dalam masa setahun malam aku kembali. Ya. Ketika itu orang yang dah Islam, orang yang dah Islam ni pecah dua orang Islam. Satu kata apa? Ya Muhammad, selama ini aku memang percaya kat kau, tapi kalau dah macam ni lah cerita dia, teruk sangat kebohongan kau ni. Mana boleh, tak logik lah. Orang pergi balik Mekah Palestin 1 bulan lebih baru sampai. Kau setahun malam kau kata kau boleh sampai pergi balik. Kami tak percaya lah. Habis. Dah Islam tu, tapi masih lagi pertikaikan. Yang ni habis. Yang ni kalau bawa pergi Madinah, hancur lagi. Kalau bawa yang ini, muncul Nabi buat ujian, awal-awal lagi Nabi takis. Sebab orang ini ada benda dalam hati dia Islam, tapi dia tak yakin dengan Allah dan Rasul. Kalau orang macam ni lah nanti jadi pemimpin, orang macam ni lah jadi rakyat, hancur negara. Islam dia nak Islam dia saya nak. Sebab apa? Dalam Islam ni banyak nasyid, Islam nasyid. Islam nak, sebab dalam Islam ni boleh kahwin 4, Islam kahwin 4. Dalam Islam ni saya nak, sebab apa? Dalam Islam ni macam-macam benda yang disuka. Tapi bila dia uji tentang akidah, dia out. Sedangkan orang nak jadi pemimpin dalam negara Islam, nak jadi rakyat dalam negara Islam, orang itu mesti yakin betul-betul dengan Allah. Sebab itu cuba tuan tengok ya, bila Nabi dah berhijrah ke Madinah, dia tegakkan daulah Islam. Rakyat dia orang-orang yang telah lulus ujian akidah. Iman memang mantap, akidah memang mantap. Dia buat salah pun dia datang ke dia lagi. Betul kan? Cerita Sayyidina Ma'iz. Ada seorang lelaki zaman Nabi nama Ma'iz. Dia berzina. Masa dia berzina, ada orang nampak tak? Ada orang nampak. Zina orang nampak, pusat pun nak buat. Betul? Angsa tak nak buat itu orang nampak. Tentulah orang tak nampak. Dia berzina, dah seronok dah itu dah ini. Allah, berdosa. Besok dekat sana nanti api neraka tunggu aku. Nampak tak? Dia punya api neraka nampak. Datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, hukumlah aku, rejamlah aku, jalankanlah hudud ke atas aku. Nabi kata betul ke betul. Akhirnya Nabi setelah beberapa tahun Nabi jatuhkan hukuman. Nampak? Penjenayah di zaman itu pun akidahnya mantap. Ya, dia dah buat dosa, datang sedari minta dibaling dengan batu, minta direjam. Sebab apa? Sebab nampak api neraka sedang tunggu. Kalau tak direjam pada dunia ni, akhirat esok teruk dia. Keyakinan dia pada api neraka datang sekali. Nampak tak? Tapi kalau orang akidahnya gogeng-gogeng gitu, tiba-tiba orang ni jadi pemimpin, orang macam ni jadi rakyat, apa jadi? Apa jadi? Itu yang bagi apa projek yang boleh bagi-bagi itu. Kapal selam satu harga 7 juta. Tak tu. Ya, saya akan luluskan tender ni. Saya yang luluskan dengan bank. Ya, nanti kita akan bayar awak 10 juta. 7 juta awak ambil, 3 juta pulang balik ke saya. Saya akan luluskan. Sebab apa tu? Sebab akidah dekat dalam tu goyang, tak kuat. Tak kuat. Ya, sebab itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, setahun sebelum berhijrah Allah uji tu, tapis dulu. Dia orang yang lulus betul-betul, yang nampak api neraka, nampak syurga, yang ni pergi berhijrah ke Madinah. Sebab kita nak tegak daulah Islam kat Madinah. Bila tanya Sayyidina Abu Bakar, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Abu Lahab tanya dia, kau percaya apa Nabi apa Muhammad sebut? Tak percaya. Macam mana? Kalau Muhammad sebut yang pelik daripada ni pun tak percaya. Nabi kata, kau
As-Siddiq. Engkau ini As-Siddiq. Nabi dah letaklah dalam diri dia, yang ini calon timbalan itu. Datang Abdurrahman bin Auf, engkau macam mana meh? Percaya tak? Kalau Abu Bakar percaya, aku pun sama juga ya Rasulullah. Itu, aku percaya ya Rasulullah, apa yang berlaku? Rasulullah tengok, ini calon Menteri Kewangan itu. Allah. Tanya Umar pun jadi pula Umar. Allah, sama macam Abu Bakar juga ya Rasulullah. Aku yakin apa yang berlaku ni benar, apa yang kau sebut ni benar. Tulis, yang ni calon Menteri Dalam Negeri. Umar bila pergi Madinah kan jadi Menteri Dalam Negeri. Sebab itu, bila orang-orang yang dah lulus akidah ini, dah mantap iman ini, Nabi pun perintah, jom kita berhijrah ke Madinah. Tuan-tuan tahu tak, sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah tu bukan mudah berhijrah ke Madinah tu. Cuba tengok, ambil contoh seorang sahabat Nabi, nama siapa? Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini antara orang yang lulus ujian Isra Mi'raj. Suhaib Ar-Rumi ini dulu hamba abdi. Lepas tu dia merdekakan dia orang, dia buat bisnes. Bila buat bisnes maju, akhir jadi jutawan. Dia beriman kepada Allah dan Rasul, kuat imannya, lulus ujian Isra Mi'raj. Ya? Bila dia berhijrah, dia pun letak harta benda dia dalam muntil, tak begini. Malam-malam gelap-gelap, jalan cuba nak bolos, ya, nak bolos diri daripada hadangan polis. Dia ada meroblok banyak tu. Abu Lahab meroblok sana, meroblok sini, ya, dia ke bawah. Dalam emas, dalam buntilnya emas ada duit, ada 10 jutawan. Tiba-tiba tangkap dia polis. Nak gimana je? Saya nak hijrah ke Madinah, nak ikut Nabi saya. Polis tangkap, bawa jumpa Abu Lahab, Menteri Dalam Negeri. Apa kata Menteri Dalam Negeri Kerajaan Quraisy? Engkau ya Suhaib, aku lepaskan kau, syarat engkau kena serahkan semua harta kau kepada kami. Pergi sebelah pinggangnya. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Kalau begitulah bagai dikata, ambillah semua harta tu ni aku tagihkan pun. Satu sen pun dia tak bawa macam ni. Dia berhijrah bawa apa? Bawa sehelai sepinggang. Sebab apa Suhaib Ar-Rumi boleh buat macam tu? Nak tinggalkan harta ni kan senang, kata tuan. Siapa boleh tinggalkan harta benda ni untuk Islam? Yang dah berjuang Islam pun lari kerana masalah harta, lari tak tahan. Suhaib Ar-Rumi tinggalkan harta benda, ambil harta tu, aku tak heran. Yang penting aku nak Allah dan Rasul. Dia berhijrah pergi Madinah, satu sen benda tak bawa. Sampai di Madinah, Rasulullah dapat tahu cerita dia. Rasulullah kata apa? Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Telah untunglah Suhaib dalam perniagaan kau, untung di akhirat. Lulus. Ada seorang sahabat Nabi, ya, yang dah tua, melepek atas tilam. Memang ikut syarat dia tak payah hijrah lah, ya, dengan kaumnya, dengan baik dia 3 kali, ya, dengan kencing manisnya dah bertambah gitu. Tiba-tiba Nabi perintah hijrah ke Madinah. Dia beritahu anak dia, angkat aku. Anak dia kata, ayah tak payahlah, ayah sakit ni, Nabi perintah ni. Kau letak aku atas keldai, atas pelana keldai itu, pandailah keldai itu bawa aku. Mekah Madinah berapa kilometer? 200 lebih kilometer. Selangor Kelantan. Selangor Kelantan. Bukan dekat. Dalam keadaan sakit tu kau letak aku atas pelana kuda, pandailah aku pergi. Anak dia peletak di atas pelana kuda, atas pelana keldai, dia ketuk keldai itu. Orang sakit tu, tapi nak hijrah juga. Sampai dekat Tanim. Mekah ke Tanim jauh lah, dekat je. Tempat kita selalu buat ihram, ya. Sampai di Tanim jatuh syahid. Sakit macam tu pun nak pergi berhijrah. Sebab apa? Sebab dalam ni kemantapan akidah, lulus ujian akidah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Cuba tengok Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bila mereka dah jadi menteri,
Umar jadi menteri, Abu Bakar jadi menteri, Rasulullah jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba dalam perang Tabuk duit tak cukup. Tak cukup duit. Nabi nak pergi perang, duit kena banyak. Nak beli senjata, nak beli itu askar, nak makan, nak beli nasi lemak, nak beli itu, nak beli ini. Duit tak cukup. Nabi kata apa? Sekarang ini musim kemarau. Siapa di kalangan kamu yang nak korbankan harta? Datang dia punya menteri dalam negeri. Siapa? Sayyidina Umar datang. Ya Rasulullah, nak buat apa Rasulullah? Aku bagi separuh harta. Bagi separuh harta. Ibarat kata tuan-tuan dalam bank tu ada berapa ribu, 100 ribu, 50 ribu ambil lah Rasulullah. Datang Sayyidina Abu Bakar, timbalan Perdana Menteri. Ya Rasulullah, kalau Umar bagi separuh, aku bagi semua. Aku bagi semua harta untuk Islam. Nabi tanya, yang tinggal dekat kau apa dia? Yang tinggal dekat kau Allah dan Rasul je lah yang tinggalnya. Semua aku bagi Islam lah. Ini menteri zaman dulu bila tak ada duit, mereka dulu yang bayar dengan duit sendiri. Zaman dulu-dulu menteri yang beriman pada Allah, bila negara tak ada duit, menteri bagi korban harta dia. Zaman sekarang bila negara tak ada duit, dia kenakan cukai pada rakyat. Letak kamera macam-macam kamera tepi jalan. Kenakan cukai, beli barang cukai, beli itu cukai. Tanya sebab apa? Sebab negara tak ada duit. Dulu kami dah belanja orang lah, bagi 1,000, bagi 500, sekarang kami nak kutip balik. Sebab apa? Sebab pemimpinnya tidak ada iman dalam hati. Zaman Rasulullah, bila negara tak ada duit, Umar letak duit dia dulu, Abu Bakar letak duit dia dulu. Rasulullah nak letak, Rasulullah tak ada. Kata Rasulullah ni tuan-tuan, apa benda yang ada kat dia? Ya? Dia duduk dengan Aisyah. Aisyah kata, aku duduk dengan Nabi lama sampai dia meninggal dunia. Aku tak pernah kenyang 3 hari betul-betul. Maknanya Rasulullah tak ada apa-apa lah Umar pun. Tapi sahabat-sahabat dia kaya-kaya, bagi semua harta, bagi semua harta. Sebab apa? Sebab ini orang-orang yang sudah akidahnya mantap. Sebab itu setahun sebelum berhijrah ke Madinah, nak tegak negara, Allah Ta'ala buat satu ujian yang sangat besar, iaitu Isra Mi'raj. Mana lulus, pergi. Mana tak lulus, habis. Mujurlah tuan-tuan, tapi saat ini dibuat dulu. Kalau main tangkap muat aja berhijrah ke sana, habis. Ya? Nampak tu? Jadi sebab itu kita lihat Isra Mi'raj ini Allah Ta'ala wujudkan untuk menguji keimanan para sahabat sampai mereka nampak api neraka. Nampak tu. Sebab tu bila Nabi balik aja tuan, Nabi cerita, aku nampak api neraka. Kan dia cerita tentang api neraka. Hari tu Nabi cerita secara teori. Ya, Nabi kata neraka ni gini. Nabi pun dibawa pergi Isra Mi'raj. Dia nampak depan mata dia api neraka. Balik dia kata, lau ta'lamu ma a'lamu la dhahiktum qalina wa la bakaitum katsira. Kalau korang nampak api neraka seperti mana aku nampak, nescaya kamu akan ketawa sedikit dan kamu akan menangis banyak. Sahabat bila dengar Allah Akbar, cuma bayangkan api neraka macam mana. Sampai Sayyidina Ali dengan dia balik rumah, dia berjalan, tiba-tiba budak-budak main api. Itu yang kata anak kecil main api. Budak-budak main api. Tiba-tiba ada seorang budak baling batu dalam api. Bila baling batu dalam api itu besar. Sayyidina Ali nampak api tumpah, boom, pesan. Pesan nampak api. Orang pernah ambil air, tiup, tanya, ngapa kau pesan nanti? Allahu Akbar, aku ingatkan ni api betul. Pesan. Ali ni dilatih jadi ketua pemuda, pegang Kementerian Belia dan Sukan. Apa jadi pemuda? Bila menteri pemuda dia nampak api neraka, nampak api dunia, pensan.
tiba-tiba jadi menteri sukan, apa jadi? Habis pemuda-pemuda zaman dia tu dibawa kepada agama, sehingga lahirlah pemuda-pemuda seperti Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal bukan orang Mekah, dia orang Madinah, tapi menteri belia dan sukannya orang Mekah, Ali bin Abi Thalib. Dia didik pemuda-pemuda jadi apa? Bukan macam menteri belia dan sukan zaman sekarang. Allah tunggang, itu tunggang. Akhir sekali ke mana pemuda dia nak bawa? Akhir sekali keluarlah program-program yang melalui itu rakan muda. Rakan muda ni macam mana? Budak perempuan naik bukit, budak lelaki pegang punggung dia, kelak naik ke atas. Itu program rakan muda. Lahirlah Akademi Fantasia, lahirlah. Sekarang ni bukan hidup pemuda dia nak tarik, orang tua pun dia nak ajak masuk neraka sekali. Program apa tu? Kilauan emas. Kilauan emas. Tak cukup, neraka ni besar lagi dia kata. Kita kena cari orang tua biar masuk neraka sekali. Buat kilauan emas pula. Keluarlah pakcik-pakcik yang gigi dah tak ada mula punya tu. Sebab apa tu? Sebab menterinya tak nampak api neraka. Menterinya tak nampak api neraka. Cuma menterinya nampak api neraka. Menteri penerangannya menteri yang nampak api neraka. Saya rasa tak ada program-program kilauan emas. Yang adanya program tilawah Quran. Yang adanya program berjanji. Yang adanya sebab apa ni? Apa ni program-program macam mana mati ni? Iyalah kita semua nak mati. Ini dah jangan tidur lagi. Program dia jangan tidur lagi. Pukul 1 pagi tepat. Jangan tidur lagi. Dalam Islam kan tak boleh itu kan. Dalam Islam dia lepas solat Isya makruh kita buat benda lain. Tidur. Tak boleh lepas solat Isya tu ambil berborang apa tak ada tidur. Kalau ada program macam saya lepas Isya ni ada program tak apa kan? Kalau tak ada balik rumah jumpa anak isteri pun. Sebab apa? Sebab malam nanti kita ada program Qiyamul Lail. Subuh kita kena berjemaah di masjid. Sebab itu tak boleh lepas Isya kita cakap-cakap tidur terus. Kalau menterinya faham benda ini, ada api neraka dalam otak dia, dia tak ada buat program. Jangan tidur lagi. Jangan satu program jangan tidur lagi tu. Pukul 1 malam ajak orang buat maksiat. Itu keluar endor kilau. Pukul 1 malam endor kilau macam ni. Nampak tak? Jadi Isra Mi'raj ni para sahabat diuji dengan apa? Diuji dengan akidah. Kau percaya ke tak percaya Nabi sebut? Ujian dia satu saja, percaya tak percaya. Kalau kau percaya, luluslah akidah. Iman dalam hati tu ia bagus tak? Sebab apa yang Nabi sebut tu benda yang susah nak percaya. Kita sama sekarang tidak jadi orang Islam, memang dah percaya. Dah berapa kali dengan Isra Mi'raj, percaya. Tapi zaman sekarang di Isra Mi'raj dia percaya. Hukum Allah pula tidak percaya. Isra Mi'raj percaya. Tiba lain tak percaya pula. Bab hukum hudud tak percaya pula. Bab api neraka longgang. Api neraka longgang. Longgang betul ya Allah. Kalaulah api neraka ni kuat dalam otak dia tuan-tuan, nescaya tak ada seorang bangla pun mengundi bapak ni. Betul kan? Ini kawan tu, ya Rabbi, saya tangkap dekat Kelang. Kesian bangla tu, dia tak tahu apa-apa. Dia dibayar 1,500 untuk pergi mengundi. Aku kira, dia kata, aku mana tahu benda ni salah. Satu bagi kau, itulah orang tu. Terus saya fikir, kalau jawab balik awak kata salah, itu salah itu. Kalau api neraka tu dia nampak, ya Allah, tak ada lah blackout. Ya Rabbi, dekat Kuala Selangor tuan-tuan, blackout aja terus, kalah.
orang Islam. Sikit je kadang-kadang tak tahu sekarang. Tak tahu ke benda tu dosa. Menipu ni dapat dosa ke dapat pahala kan? Mana ada orang kata menipu dapat pahala? Tak ada. Menipu ni neraka tempat dia. Tapi cuba tengok bila api neraka tu longgar, akidah neraka tu longgar. Bukan dia tak tahu. Nabi kata, kalau kau nampaklah apa yang aku nampak, kau akan ketahui sedikit, kau akan menangis banyak. Nak cerita je, fikiran kau tu akan tertumpu kepada aku banyak buat dosa, aku banyak buat dosa. Bukan kita buat dosa. Bila beriman kepada api neraka tu longgar, maka itu yang orang kerjanya buat dosa. Buat dosa, tak cuma dosa, buat dosa, buat dosa, buat dosa. Tapi cuba api neraka tu buat, berlumba-lumba tak nak buat dosa. Kan saya cerita pada tuan-tuan dulu, seorang negarawan, 2 orang negarawan yang Nabi bentuk di kota Madinah. Seorang ada tanah, seorang lagi ada duit. Sahabat yang ada tanah dia kata apa? Siapa nak beli tanah aku? Sahabat yang ada duit kata, aku nak beli. Maka berlakulah transaksi. Okey, aku bagi kau duit, kau bagi aku tanah. Okey, yang dapat duit balik, yang dapat tanah balik. Yang dapat tanah ni pun ambil cangkul, cebak. Tercebak benda keras. Gali, tengok emas dalam tanah yang dia baru beli tu. Dia ambil emas tersebut, dia pergi jumpa tuan tanah yang asal. Ya sahabat, ada apa? Tanah yang aku belikan kau tu, aku cebak pagi tadi, aku jumpa di seketul emas. Ambillah, ni emas ni kau beli. Apa kata sahabat yang jual tanah tu? Apa pula Syekh? Anak dah jual tanah ni dekat entah. Kira emas ni entah punya lah, bukan anak punya. Tak boleh dah macam tu. Dalam jual beli itu, aku beli tanah kau, aku tak beli emas kau. Aku tak nak emas ni. Ini bukan aku punya, ni kau punya. Kau kena ambil balik tanah kau. Aku dah jual emas ni, kau punya lah. Bergaduh kerana tak nak emas. Bergaduh tak nak emas. Ini rakyat di zaman ini. Zaman sekarang ada tak? Emas engkau tu aku punya. Ini zaman Nabi. Sebab apa? Sebab zaman itu zaman di mana orang nampak api neraka. Nazar. Pemimpin kita pada hari ini yang menipu orang, jaganya dia pengsan tak kan? Kami ya, kita baca di sini ya. Kerja ketawa lagi Ustaz, kena buat lawak Ustaz. Baca di sini. Hadis daripada Ahmad wal Baihaqi. Nabi bersabda, Asyaddun nasi azaban lin nasi fid dunya asyaddun nasi azaban indallahi yaumal qiyamah. Manusia yang paling teruk mengazab manusia di atas dunia, orang itulah yang paling teruk akan aku azab di hari kiamat. Nabi kata apa? Orang yang paling teruk mengazab manusia atas dunia ni, orang itulah besok aku akan azab di seteruk-teruknya di akhirat. Cuba hadis ni didengari oleh pemimpin-pemimpin ni. Agaknya aku jadi begini. Kalau pensan tu maknanya kuatlah iman tu. Tapi agaknya pensan tak agaknya. Kalau orang dia pensan, dia takkan buat cukai-cukai yang mengazab rakyat, betul tak? Cukai yang ini azab rakyat. Kalau dulu saya tak kena bayar cukai, sebab saya mana ada gaji, seli gaji pun tak ada. Saya tak kena bayar income tax, saya tak kena cukai. Yang kena bayar income tax ni orang-orang yang pendapatan besar. Sekarang ni yang tak ada pendapatan pun kena bayar cukai, betul tak? Dan azab rakyat dia buat itu. Budak ni ayahnya sakit, duduk di Johor Bahru.
Ngampun kalau tak balik tengok ayam. Mana ada duit ustaz, duit cukup-cukup untuk makan je, nak bayar tol tak ada duit saja. Tiba-tiba ayah meninggal, kamu tak balik, tanam menjelah. Sebab saya nak balik, tol dah berapa, kolombo jadi, minyak berapa. Asap tak rakyat? Tak tengok rakyat dibuli tu. Bawa laju sikit, pam, 2,000 kamera sudah tengah. Kadang-kadang kita bawa laju ni ada sebab tau. Macam saya kan, orang dah tanya ustaz, dekat mana orang duit? Ni orang dah ramai temu ni, kita berpecut 140. Ada tempat cepat ustaz, kami tak tahu. Orang ni dah nazak nanti, datang cepat. Saya kata, kau lah ajar dia mengucap. Kita orang mengucap sangkut ustaz, ustaz tak. Apa tu? Dan keluarganya jadi speaking London ni, kalau cakap Melayu pun pelan, nak ajar mengucap macam mana? Panggil kita. Takkan saya nak bawa 20 km sejam. Ini masalah api negara ke surga ni. Itu pecus 140. Hampir hantar teping ni. Sampai-sampai asyhadu liman asyhadu an la ilaha illallah, alhamdulillah, selamat surga. Tiba-tiba pak kamera tangkap. 2,000. Azab rakyat dibuat. Ini dekat Sarawak ni. Orang mati yo. Jalan raya tak ada dekat Sarawak. Betul tak? Orang jatuh, mati, karang pun. Gaji aku kena naik 3 kali ganda. Kan? Ketua Majlis Sarawak berapa gajinya? 33,000 ringgit sebulan. Rakyat nak jalan raya pun tak ada, mati karang pun. Kan azab rakyat dibuat itu. Kalau dia dengar hadis ni, orang yang paling teruk mengazab manusia atas dunia, orang itulah nanti akan kena azab di akhirat. Paling teruk. Kalau pemimpin itu nampak api neraka, tak jadi dia ambil 3/3,000, tak tergamak dia. Tak apalah, dapat sayur bagi kepada rakyat. Dia ada. Baik, kita dengar hadis yang kedua. Rajulani ma tanaluhuma syafaati. 2 lelaki yang takkan dapat syafaat aku ke akhirat, kata Nabi. Siapa dia? Imamun zalumun khasyum. Imam yang zalim, pemimpin yang zalim dan penipu. Itu. Ya. Wa akhar ghalin fid din marikin minhu. Orang yang melampau-lampau dalam beragama. Melampau agama ni yang Nabi tak ajar dia buat. Yang pertama apa dia? Pemimpin yang zalim, ghasyum, yang menipu rakyatnya. Kalau Rasulullah dengar ni, Umar bin Abdul Aziz dengar benda jadi tumpang. Ya? Kalau saya baca dah benda ni, pada mereka ni agak ditumpang tak tadi. Di garu-garu itu kat sana Ustaz ni, kita kat sini dekat sini semua benda nak duit. Buang air besar orang pakai duit besar. Mana benda free, mana ada benda free atas dunia sekali. Itu free tak free pun 3 kali ganda naik gaji kau. Rakyat naik motorbot karam. Menipu rakyat ni tak dapat syafaat Nabi je. Orang beriman lah tuan-tuan, dia dengar Allah tak dapat syafaat Nabi. Allah hati aku ke akhirat nanti. Dia pun istihad tuan-tuan. Saya pun tak dapat pergi popular, biarlah saya tuan-tuan. Saya kerja sapu-sapu. Tuan-tuan guru je dah mimpi sebab tuan-tuan dapat pergi popular. Ada ke tu? Aku menipu, itu cara aku. Itu caraku. Nabi kata kau tipu rakyat, kau tak dapat syafaat di akhirat. Ini hadis sahih. Jom kita dengar hadis lain. Mari Nabi kata apa? Arba'atun yubghiduhumullahu azza wa jalla. 4 orang yang Allah Ta'ala benci dekat mereka. Akhirat besok Allah Ta'ala tak nak pandang muka mereka. Siapa dia?
Al-bayya'ul halaf, orang yang menjual nak lakukan barang-barang ni dia bersumpah bohong. Satu. Wal faqirul mukhtal, orang yang fakir tetapi sombong. Wasyaikhul zani, orang yang dah tua, ya, uban dah berselengak atas kepala tapi berzina lagi tu. Yang keempat, wal imamul ja'ir, pemimpin yang durhaka, pemimpin yang jahat. Ini 4 orang akhirat besok Allah Ta'ala muka dia pun Allah Ta'ala tak tengok. Kita di akhirat nanti kita berharap, ya Allah aku ni banyak dosa, ampunkan aku. Allah mengampunkan. Orang ni, 4 orang ni, kau datang jumpa aku bermuka, aku tak nak tengok. Kalau orang tu jadi pemimpin, jadi pemimpin aku ni, ya Allah, aku dah buat jahat pada rakyat aku, tombak dia, tombak. Ini kita beritahu dia, woi, korang menipu, woi, kita ada bukti. Bukti dia jelas dan nampak, semua orang nampak kau menipu. Tak adalah mana ada orang yang buat-buat cerita. Allah. Nampak tuan, betapa api neraka tu dah padam, padam nanti. Tak ada api neraka. Yang dia nampak kilauan emas, yang dia nampak kilauan berlian, yang dia nampak dunia itu. Sehingga api neraka itu terpadam dalam otak dia, tak nampak. Orang yang bongkar kejahatannya, orang tu kena tangkap. Duduk dan lokal. Kan bertambah-tambah zalim dia tu. Tak takut dia. Amaran Allah Ta'ala dan Rasul, tak takut dia. Tak ada, aku takut. Ustaz-ustaz aku pun tak takut. Ulama-ulama aku pun kata tak apa, buat aja. Nanti dah tua ni kita taubat sama-sama. Ini ustaz-ustaz dia. Dia ustaz Bani Israel pun ramai juga. Ya? Kita tengok hadis lagi. Tengok ni. Ma min imamin awalin yughliqu babahu duna dhawil hajah wal khulqa wal maskana illa aghlaqallahu abwabas samai duna khillatihi wa hajatihi wa maskanatihi. Tidak ada seorang pemimpin atau menteri yang menutup pintunya daripada orang yang berhajat, melainkan di akhirat nanti Allah akan tutup semua pintu-pintu langit kepada orang ini. Jika ni jadi wakil rakyat ni kena jaga ni. Ya, pukul 3 pagi ibu tunggal datang. YB, rumah susu tak ada, anak saya menangis ni. Itu, YB beritahu orang tu kata YB tak ada rumah. Apa Allah kata? Engkau tutup pintu engkau daripada orang yang berhajat, aku tutup pintu langit yang kau akhirat. Sebab tu pemimpin Islam, dia pintu rumah dia terbuka sentiasa. Tak ada lah pintu kursi tinggi-tinggi sampai rakyat tekan loceng pun, ya, anjing bulldog keluar dulu. Tak ada. Sebab pemimpin Islam dia tahu, aku tutup pintu rumah aku kepada rakyat, Allah tutup pintu langit pada. Sekarang ni tuan-tuan cuba tengok, rakyat minta tolong, janganlah cukaikan kami tak larat cukai ni. Yang dah ada pun tak larat. No. You must pay this tax. I don't bother. Aku tak kira, kau kena bayar. Halo, rakyat merayu tolonglah. Siapa rakyat yang merayu tu? Saya. Tuan banyak duit ni sebab tu mana ada merayu, saya merayu. Tolonglah. Bila isi minyak dia tengok, oh isi RM50 separuh boleh tu. Separuh, kereta saya ni kecil tu RM50 separuh je. Wah, besok jalan 2 hari isi lagi. Ini susu anak lagi, pampers anak lagi. Saya jumpa tadi kawan, dia kata, saya Ustaz RM500 untuk pampers anak je Ustaz. Gaji berapa? Gaji RM1,500, 500 pampers anak. Kau beranak banyak sebab anak-anak kau boleh tahan Ustaz, dia nak keluar, dia keluar. Kita juga. Nampak rakyat merintih, tolonglah.
Tolonglah kekayaan negara ni agihlah kepada rakyat. Ini untuk kami dan kroni-kroni kami. Dia tutup pintu rayuan untuk rakyat. Allah tutup pintu langit untuk. Sebab itu tuan-tuan, para sahabat, para tabi'in yang jadi pemimpin, cuba tengok sikap mereka. Tuh, Sa'ad bin Amir yang jadi gubernur, Sayyidina Umar hantar dia jadi gubernur dekat Kufah. Sayyidina Umar hantar Sa'ad bin Amir jadi gubernur di Kufah. Kemudian Sayyidina Umar hantar satu telegram, tolong catatkan nama fakir miskin di Kufah. Amir-amir yang bekerja, catat, hantar ke Umar. Tengok, salah seorang fakir miskin ni siapa? Gubernur Kufah. Terkejut, Sa'ad bin Amir ni gubernur tu. Ya. Macam mana terserah fakir miskin? Memang dia fakir tuan. Fakir macam mana? Satu hari kami tunggu dia sembahyang Jumaat, lambat sampai. Dia lah khatib, dia lah imam, sebab dia gubernur. Tengok lambat sampai. Tiba-tiba muncul. Bila muncul lambat, orang tanya kenapa lambat? Aku ada baju selai tu. Inilah baju aku tidur, inilah baju aku pergi parlimen, inilah baju aku turun ke kampung, tengok rakyat. Hari Jumaat aku nak sembahyang kena wangi, aku kena basuh, aku tak ada lain. Ni baju aku. Gubernur baju dia selai. Kita beg tangan 60,000. Bila tak ada duit, minta kat rakyat sembahyang. Tak zalim tu. Sa'ad bin Amr ni akhir sekali selesai dia punya tempoh jadi gubernur, balik semula ke Madinah, balik fakir miskin. Dia berduduk di kampung. Umar pun mengenang jasa dia, bagi satu beg duit. Kau pergi hantar Umar, mantan gubernur kita. Sampai kat rumah dia, wahai Sa'ad, ni Umar bagi present kat kau, mengenang jasa kau sebagai gubernur. Buka-buka tengok duit. Isterinya pun tengok dia belakang. Dia orang perempuan dia lain sikit. Dia bisik, bang, ambil bang. Sampai ambil kata, gila kau, ni api neraka ni kau tahu. Saya kata, bang, api neraka aku bang, rumah bocor bang. Kita perlu duit nak bagi atas rumah. Ni anak nak pergi kahwin ni, nak pakai duit, ambil lah bang. Lagipun duit tu halal, rumah bagi. Sampai ambil tengok dia bini dia. Ini gila pula. Gila aku bang, ambil bang. Ini orang bagi hadiah bang. Hadiah. Orang lain fakir miskin lebih layak lagi ambil duit ni daripada kita. Kau ambil balik duit ni, pulang balik pada Umar. Aku tak sudi terima. Sebab tu pemimpin-pemimpin zaman tu jadi begitu banyak. Sebab ni hadis-hadis ni lah mereka dengar ni. Bila pergi kuliah hanya Nabi baca hadis ni. Itu bila jadi pemimpin tu, duit percuma tak nak. Ini, ya Allah, cari duit lagi, berniaga lagi. Kalau aku berniaga nampak sangat, anak-anak cucu aku berniaga, tapi dapat untung bagi kat Pak Long tau. Habis tu. Nampak tu? Ya? Saya tak kisah tu. Ceramah ni bagi dia dengar. Tujuan saya nak nasihat aja. Betul? Aku nak nasihat tu, bukan nak kata apa-apa. Kalau nak dengar, tak dengar sudah. Nampak? Kita dengar satu hadis. Orang ni apa? Dia tunggu ramai kan. Ceramah 3 orang, saya salah seorang. Okey, ada di sini. Tengok ni. Ma min amirin. Hadis ini hadis riwayat Muslim, ni hadis yang sahih. Ma min amirin yaliya amral muslimin. Tidak ada seorang pemimpin yang memimpin orang-orang Islam, thumma lam yajhad lahum, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh berkhidmat untuk mereka, wa yansah lahum, dan dia tidak menasihati mereka, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, melainkan dia tidak akan masuk ke dalam syurga bersama rakyat. Maksudnya gini, orang melantik kau jadi pemimpin, tapi tak bersungguh-sungguh jalankan tugas. Pergi parlimen tidur, tengok apa dia. Rakyat dia tak tengok. Hantar kau, yang penting gaji aku masuk setiap bulan. Dia tak bersungguh-sungguh jalankan tugas.
Ya, Allah Ta'ala kata apa? Nabi kata apa? Kau nanti rakyat masuk surga, kau masuk neraka. Baik. Ya. Jadi sebab itu zaman itu Allah Ta'ala uji dulu dengan Isra Mi'raj. Biar yang lulus nak pergi ke Madinah ni, nak jadi pemimpin ni, biar orang yang nampak api neraka betul. Yang ini bila letak jadi pemimpin, Masya Allah, mereka ini akan bawa, akan amanah, akan jujur. Sebab itu dalam masa 7 tahun tuan-tuan, Nabi berjaya Islam dan 30 ribu. Sebab apa? Sebab orang nampak Islam secara hidup. Menteri dalam negerinya Islam, nampak keislaman. Menteri keuangannya Islam, nampak keislamannya. Program-program yang dia buat semua menolong rakyat. Tentang tengok Nabi buat apa? Dia buat apa? Dia sampai ke Mekah, dia sampai ke Madinah. Sebab Nabi ini program pemimpin Islam, kekayaan negara untuk rakyat. Kan tu aku hidup fakir, aku ni apa kau kan? Nabi sampai dekat Madinah, dia tengok, oi, tanah luas dia. Siapa-siapa di kalangan kamu ambil kayu 4 batang, cacat 4 penjuru, tanah itu jadi miliknya. Ini orang panggil dalam bab fiqh Ihya'ul Mawad. Ada dalam bab fiqh, kalau kita belajar dalam bab ekonomi Islam, dia panggil menghidupkan tanah yang mati. Nabi kata, siapa ambil kayu 4 batang, cacat 4 penjuru, tanah itu dari tanah dia. Ni, tapi syarat kena dibangunkan tanah tu. Kalau kau tak bangunkan, kau rampas balik. Sahabat pun tengok modal kayu 4 batang, susah. Betul, masing-masing cacat, aku 2 ekar, aku 8 ekar, aku 10 ekar. Tapi syarat, aku nak tengok nanti pergi jalan tanah ni, ini bayar, ini kacang pagar. Kalau kau cacat 8 ekar, dalam tu kosong, aku rampas balik. Sahabat betul-betul ambil 2 ekar, bangunkan tanah, bangun. Akhir sekali, percuma tu Nabi bagi, ambil, ini negara ni kamu punya, bukan aku punya, ambil. Tapi syarat kata bagi manfaat. Para sahabat ambil. Alhamdulillah, yang miskin dapat tanah, buat projek pertanian, jual sayur, dapat duit. Rakyat dapat sayur, tuan tanah dapat duit. Yang miskin jadi kayu, boleh mampu tahu buat. Bukan Nabi tengok tanah, aku punya, aku punya, itu untuk anak saudara tu, ini untuk sepupu tu, cuk. Rakyat kata, yang saya punya mana tuan? Orang tak ada. Habislah macam ni. Projek tu aku punya, projek ni anak saudara punya. Habis kita orang ni tak ada projek ke tuan? Untuk kau tak ada. Kalau nak projek nombor hari aku dia tak ada. Ini dia tu. Nampak tak ya? Boleh nampak ke tuan? Nak terus terang sangat tak boleh. Kamera ada ni. Saya agak boleh faham lah ya. Jadi maknanya kesimpulannya tuan-tuan, kita ni memerlukan orang-orang yang soleh, yang lulus akidahnya, yang mantap imannya untuk bersama-sama. Sebab itu perjuangan kita belum selesai lagi. Kita kena terus berjuang, kita kena terus berusaha sehingga Allah Ta'ala mertabatkan Islam dengan ditunjukkannya kepada kita, dihantarkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang soleh, yang beriman pada Allah, yang takut pada Allah, yang bila tengok api dia pun tumbang. Ini kita dapat yang macam ni tuan-tuan. Masya Allah. Lepas tu saya sanjung untuk guru saya yang di Kelantan ya, dia sudah berada di jawatan yang tertinggi, tetapi sanggup letak jawatan. Kenapa? Saya dah tak mampu lagi kerana kesihatan saya tak sihat. Ini yang boleh buat begini tuan-tuan, hanya orang beriman aja. Orang nampak api neraka je boleh buat itu. Nak lepaskan jawatan menteri besar ni tak senang ke? Menteri besar naik kereta apa? Prestige. Betul, naik pada orang buka pintu. Nak buang yang tu senang ke? Saya tak mampu dah, saya tak sihat, saya makan tak menentu, badan tak kuat. Ambil dah, orang lain ambil pula. Yang itu bukan semua orang boleh buat tuan-tuan. Ya,
Ada orang dia boleh buat, aku bersara lah, tapi dalam bersara lagi jahat ada. Lagi bersara lagi jahat ada. Orang beriman lepaskan jawatan, alhamdulillah. Ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ya. Isra Mi'raj ni bertiup. Saya banyak lagi nak tentu Isra Mi'raj ni. Sebab pengajaran dia cukup banyak. Ya, tapi tak ada. Satu pengajaran sebenarnya saya Nabi. Contoh perasan dalam Isra Mi'raj ni. Nabi SAW pergi mana-mana ada ustaz dia. Pergi mana-mana ada tu guru dia, betul? Padahal dia Nabi dia tu. Siapa tu guru dia? Jibril alaihissalam. Ni apa ni ustaz? Kan Nabi tanya, ni ustaz ni apa ni ustaz? Apa ni ustaz? Nak cerita ni baru. Ya, Allah Ta'ala nak ajar kita baru. Kau tinggi macam mana pun ulama, jangan kau nakal. Jangan nakal. Sebab itu kita memerlukan kepimpinan ulama. Padahal Rasul tu dia Rasul tu. Tapi Allah ajar, tengok Rasul pun dia perlu kepada malaikat. Tanya pun ada. Jadi sebab itu tuan-tuan, perkara ini sangat penting dalam kita membangunkan negara. Semua orang kena tunduk kepada orang-orang yang beriman, berilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu sajalah untuk saya pada malam ini. Apa yang baik yang tuan-tuan dengar datang dari Allah, yang tak baik itu dari saya lalu kita amalkan. Ya, aku la qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahdina bil iman wa amitna bil iman wa ihsyurna bil iman wa adkhilna jannatal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Allah.